Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafarullah bin Kamaluddin, Matrik 275865. Kumpulan kami akan membincangkan apakah yang perlu dilakukan jika dilantik sebagai ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Rundingan adalah perkara jelas dalam kehidupan seperti rundingan dengan majikan mengenai gaji, rundingan dengan pelanggan tentang produk perkhidmatan yang harga dikendaki atau sekumpulan. Walaupun rundingan berlaku setiap hari, namun untuk mencapai sesuatu jawapan bukanlah mudah. Terutama dalam perniagaan, setiap perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang baik dalam perniagaan. Apa itu rundingan? Rundingan adalah satu proses di mana dua atau lebih pihak masing-masing dengan matlamat dan perspektif sendiri untuk menjelaskan bidang berkepentingan melalui konsesi dan kompromi untuk mencapai persetujuan dan mengambil keputusan bersama dalam situasi di mana kedua-dua pihak tidak mempunyai atau mahu menggunakan kuasa. Secara ringkasnya, rundingan ialah perbincangan antara dua atau lebih pihak yang bertikai yang cuba mencari jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Menurut Robbins pula, rundingan adalah suatu proses di mana dua atau lebih pihak menukar barangan dan perkhidmatan dan cuba untuk bersetuju dengan kadar pertukaran. Melalui rundingan, kepentingan bersama akan dipenuhi dan penyelesaian akan mencapai kepuasan yang paling sempurna. Jika dilakukan dengan baik, ia akan mencapai kepuasan yang paling memuaskan. Seterusnya, bagi persediaan awal dalam rundingan, saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mahia binti Muhammad Yunus. Okey, setelah kita terpilih untuk mewakili kerajaan kita ke perundingan di peringkat antarabangsa, contohnya di dalam tugasan, kita terpilih ke Amerika Syarikat. Kita hendaklah membuat beberapa persediaan awal di dalam perundingan tersebut. Contohnya yang pertama, kita hendaklah mengambil tahu atau mengambil maklum tentang budaya rakyat Amerika Syarikat. Contohnya mereka tidak suka orang yang membuang sampah merata-rata ataupun membuang potong rokok di jalanan kerana ia melanggar akta dan peraturan di negara itu. Okey, yang kedua, persediaan yang kita perlu tahu ialah kita perlu menjaga pergerakan badan kita apabila berada di dalam perundingan kerana kita mungkin akan menimbulkan rasa tidak selesa terhadap wakil daripada negara lain. Okey, yang ketiga, kita perlu mengambil tahu atau mengambil maklum dan membuat persediaan tentang komunikasi secara non-verbal, iaitu suara kita. Fungsinya adalah supaya kita mengubah tabiat kita bersuara ataupun bercakap untuk mengelakkan rasa tidak selesa daripada wakil luar ataupun wakil daripada negara lain. Dan akhirnya kita perlu merasa selesa terhadap kelompok di dalam perundingan tersebut supaya sesi perundingan tersebut berjalan dengan lancar dan teratur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Razif. Bernombor Matrik 275191, saya akan menerangkan apakah strategi komunikasi yang akan digunakan dalam rundingan. Menurut West 1994, terdapat 8 strategi yang boleh digunakan semasa berunding antara budaya. Beliau juga berpendapat strategi yang digunakan mestilah mengikut rundingan sedia ada dan terdiri daripada 3 kumpulan strategi yang utama, iaitu rendah, mudah dan tinggi. Okey, pada peringkat pertama, strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meminimumkan perbezaan budaya adalah strategi unilateral. Strategi ini menggunakan ejen atau penasihat bagi pihak yang terlibat dalam rundingan, terutamanya daripada negara luar lah. Ejen atau penasihat ialah perantara di antara budaya yang boleh membantu mengimbangi perbezaan budaya. Dalam rundingan antarabangsa, perunding perlu memastikan peranan menang-menang. Selain itu, menurut Nierenberg 1990, perunding bukanlah permainan atau perjuangan yang
bertujuan memusnahkan atau membunuh pihak lawan. Tidak. Tetapi ianya adalah cara bekerjasama untuk mencapai matlamat yang saling menguntungkan. Perunding juga perlu melindungi kepentingan diri sendiri dan memikirkan faedah yang akan didapatilah. Contoh, sekiranya mesyuarat rundingan diadakan di Amerika Syarikat dan Malaysia dijemput untuk mengambil bahagian, bahasa rasmi yang perlu digunakan adalah pendengaran dalam bahasa Inggeris. Selain itu, strategi komunikasi yang perlu digunakan pada peringkat pertama adalah untuk mengurangkan perbezaan budaya dengan mengemukakan mediator sebagai strategi bersama. Peranan pengantara adalah untuk memulakan pengenalan ke dalam rundingan dan memberikan maklumat kepada pihak yang terlibat. Adalah penting untuk menjadi strategik semasa berunding. Kita perlu memilih masa, tempat dan tingkah laku yang sesuai untuk mendapatkan apa yang kita mahu. Ianya juga perlu menjadi seorang pendengar yang baik dan memahami budaya orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Rusma Rashika binti Rosli. Nombor metrik saya 275178. Saya akan menerangkan pemilihan lokasi perundingan. Banyak perundingan perniagaan dalam satu bidang kepakaran tertentu, manakala yang lain menawarkan rangkaian perkhidmatan yang lebih luas. Saiz perundingan perniagaan boleh terdiri daripada seorang pekerja yang beroperasi secara tempatan kepada beribu-ribu pekerja yang beroperasi secara global. Apabila memilih tempat perundingan perniagaan, adalah penting bagi pelanggan untuk mempertimbangkan saiz organisasi serta kecekapan terasnya. Pertama, perundingan di Amerika Syarikat menjadi lokasi pilihan organisasi atas pelbagai faktor yang terbaik, iaitu memudahkan kita untuk merujuk perkara yang berbangkit kerana kepakaran tersebut berdekatan dengan kita. Ia juga dapat memudahkan kita untuk mendapatkan khidmat nasihat. Justifikasi terbaik pemilihan perundingan di Amerika Syarikat dapat memanipulasi masa dengan melakukan tugas-tugas lain apabila rundingan tidak berlangsung, dan kita boleh membuatkan ahli-ahli negara lain menunggu. Hal ini akan meringankan beban kita pada masa akan datang apabila tugas-tugas lain dapat diselesaikan dengan awal. Rasionalnya, pemilihan lokasi di tempat sendiri memberi banyak manfaat kepada organisasi. Kebaikan dalam memilih lokasi tersebut ialah dapat mewujudkan suasana yang lebih kondusif bagi mencapai kata sepakat dan perjanjian di kalangan organisasi yang terlibat. Perundingan di tempat berkecuali dapat mengelakkan antara organisasi mengambil kesempatan dan berlaku tidak adil dalam mana-mana perkara yang dirunding. Justifikasi terbaik cadangan pemilihan lokasi juga adalah tiada halangan beban tugas bagi mewakili organisasi yang terlibat dalam perundingan. Kami boleh memberi tumpuan sepenuhnya terhadap proses perundingan kerana tidak terikat dengan mana-mana tugas yang boleh mengganggu perundingan. Dalam perundingan melibatkan 2 atau lebih orang, justru dalam aspek ini kami melihatkan bahawa rundingan dalam perniagaan adalah satu harga. Keinginan pembeli dan penjual adalah berbeza. Penjual mahu menaikkan harga, manakala keinginan pembeli mengurangkan harga atau tidak berubah. Ini adalah sebab untuk rundingan berlaku dalam setiap proses pembelian. Perundingan adalah dalam pengurusan sesebuah organisasi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya 275192 Siti Aisyah binti Ahmad Salam. Di sini saya ingin menguraikan mengenai strategi komunikasi yang berpaling sesuai beserta justifikasi hujah antara yang dapat mengurangkan perbezaan budaya. Secara umum, kebanyakan perundingan yang berjaya bermula dengan menganggap perundingan kolaborasi itu iaitu integratif atau situasi menang-menang. Kebanyakan perundingan yang baik akan mencuba untuk menang-menang atau menyelesaikan situasi mana kedua-kedua pihak merasakan mereka menang. Rundingan cenderung berjalan lebih baik jika kedua-dua pihak merasakan mereka berada dalam situasi menang-menang atau kedua-dua pihak mendekati rundingan yang ingin mencipta nilai atau memenuhi keperluan mereka sendiri dan keperluan orang lain. Antara perundingan merujuk kepada satu kaedah penyelesaian di antara 2 atau lebih pihak dalam apa jua konflik yang wujud dalam persekutuan. Tujuan utama perundingan ini dibuat adalah untuk mencari konflik terbaik dalam proses membuat keputusan bersama terhadap sesuatu konflik.
oleh hal demikian, iaitu suatu perundingan juga dibuat akan menghasilkan satu keputusan baru yang tidak mampu dicapai oleh mana-mana pihak secara bersendirian. Walau bagaimanapun, manusia juga berunding dalam apa jua perkara dan situasi. Setiap pihak yang berkumpul untuk berunding mestilah memahami proses-proses dan perundingan, kerana ada kalanya sesuatu perundingan itu juga menghasilkan kegagalan. Iaitu yang pertama, perundingan adalah sebahagian daripada proses membuat keputusan, khususnya organisasi perundingan banyak bergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan kualiti pribadi seseorang sebagai perundingan. Yang kedua, antara perkara yang perlu diambil kira pada tahap ini ialah strategi perundingan, mengenali pasukan perundingan dan kuasa tawar-menawar. Yang ketiga, memenangkan diri sendiri hadir daripada Malaysia. Tindakan yang dilakukan apabila perundingan dengan ahli-ahli delegasi daripada negara lain adalah peranan suara apabila bertutur. Dalam perundingan tersebut, bahasa Inggeris digunakan secara dirasi. Suara merupakan salah satu sebagai berkomunikasi dari non-verbal dan kaedah bagaimana mesej ditutur dan dikenali sebagai paralanguage. Yang keempat adalah dengan melakukan menyesuaikan diri dengan persekaran, kerana wujudnya kesukaran untuk menyesuaikan diri disebabkan perbezaan budaya dan keadaan sekeliling. Misalnya persekitaran fizikal seperti kedudukan meja, bilik rindingan. Walaupun terdapat perbezaan sedemikian, namun diri sendiri perlu rasional menghadapi persekitaran dengan baik. Tindakan terakhir yang dilakukan sendiri ialah merujuk ruang atau lingkungan peribadi. Tindakan ini terlihat jelas sebagai diri sendiri akan merasakan begitu selesa, dan apabila terhadap ahli-ahli deklarasi lain. Status budaya, topik atau perbualan dan jantina antara faktor penggunaan di ruang dalam konversasi, bukan lisan. Assalamualaikum, nama saya Hazri Isa bin Hashim, nombor metrik saya 275860. Okey, saya akan membuat ulasan yang saya ringkaskan. Setiap orang dalam kehidupan adalah berunding. Namun untuk menjadi pelaju dalam perundingan, ia perlu menentukan dengan pasti unsur-unsur yang mempengaruhi proses perundingan dan menerapkan peraturan perundingan dengan baik, seterusnya mencapai kejayaan dalam perundingan. So, contohnya kita boleh ambil setiap komunikasi memerlukan perundingan, iaitu antara dua hala, iaitu antara seorang perunding dan seorang lagi yang dirunding. So dekat sini kita boleh ambil contoh dalam perniagaan. Contohnya perniagaan hartanah contohnya. Kita panggil orang yang menjalankan perniagaan hartanah ni, kita panggil dia perunding hartanah. So dengan situ kita tahu dia mempunyai beberapa pengetahuan, bukan beberapa tapi pengetahuan yang banyak mengenai tanah tu. Jadi senanglah beliau untuk membuat perundingan, dan perundingan ini juga adalah sebenarnya melalui dua hala, antara pelanggan dan perunding hartanah. Dekat situ kita boleh tengok, kita boleh lihat perundingan yang macam ni adalah untuk kedua-dua pihak ni tidak mahu rugi, dan kedua-dua pihak ni ingin mencapai matlamat mereka sendiri. Contohnya setiap jualan tu dia ada target dia, dan tidak akan melebihi atau tidak akan berkurangan daripada paras yang telah ditetapkan. Contohnya harga rumah tu dalam 300,000. So pemaju melantik perunding hartanah, perunding perumahan ni untuk menjual dengan harga sebegitu dan disediakan komisen. So dekat situ harga tu dah fix. Tinggal lagi apa yang boleh pembeli buat, seorang pelanggan buat. Mereka tahu harga tu tidak mungkin boleh kurang, sebab harga tu dah ditetapkan oleh developer, dan harga itu akan sama rata kepada semua pembeli yang lain. Tapi pelanggan yang membeli rumah tu boleh membuat beberapa offer. Contohnya
Contohnya dia mungkin boleh offer dekat perunding tu counter table ke, ada dining table ke, ada benda-benda kecil-kecil lah. Cat dia mungkin boleh diubah sikit, ataupun minta benda lain, contohnya lampu, tambah lampu, tambah plug switch. Itu antara pelanggan berunding untuk mendapatkan matlamat mereka. Tapi bagi seorang perunding hartanah, mereka hanya menjual rumah mengikut harga yang ditetapkan, dan mereka akan berunding dengan pelanggan untuk mencapai kata sepakat dan persetujuan. So dekat sini kita dapat lihat setiap yang berunding ni pastinya akan mempunyai matlamat. Matlamat dia adalah dekat sini kedua-dua mereka akan mencapai matlamat. Contohnya pelanggan kepada perumahan tu akan dengan apa yang dicadangkan oleh perunding, dan mereka setelah mereka mencapai kata sepakat, barulah perniagaan ini akan ditamatkan. So dekat sini kita dapat lihat perunding adalah amat penting dalam komunikasi untuk menentukan kejayaan. Perundingan ini juga perlu dicapai untuk kedua-dua pihak. Sekian saja ulasan saya untuk kali ini. Terima kasih.